dengan kekuasaannya, dengan tangannya sendiri, seperti meruntuhkan segala gereja. Tu dia datang tu buat apa? Meruntuhkan salib. Sebab mereka kata Nabi Isa ni anak Maryam. Mereka kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Mereka salibkan konon-kononnya. Yang di tiang salib tu Nabi Isa. Maka Nabi Isa kata, aku bukan anak Tuhan. Yang korang salib tu bukan aku. Sekarang dipecahkan segala salib tu. Satu. Dan mematahkan segala salib, memecahkan segala berhala. Yang boleh selesainya ialah Nabi Isa alaihi salam, dan membunuh segala babi dan lain-lainnya daripada segala yang mungkar. Inilah dia yang Nabi Isa buat. Pertama, menghapuskan segala gereja. Sebab itu kita lihat seaci boleh gereja-gereja ni akan dibina sebanyak-banyaknya atas dunia ni. Setiap lorong, setiap jalan, setiap kampung kalau boleh ada. Yang kedua, seboleh-bolehnya mereka akan bina di tempat orang Islam. Walaupun tak ada orang mereka di kampung tu, tetap mereka akan bina juga. Apa motif dia orang? Sehinggalah menjadi kemuncak mereka nak membina semula gereja dan seumpamanya di tanah suci ataupun di negara Arab. Hari ini di Arab Saudi dah dibina gereja. Di UAE dah ada dibina gereja. Orang datang balik, orang kafir datang balik buat kuil di tempat mereka. Nabi dah hancurkan, mereka membina balik. Kemudian kita lihat tentang salib. Dan salib itu bukan ada satu bentuk. Salib itu banyak bentuk. Dan ianya telah dianggap sebagai normal, menjadi perhiasan pada manusia. Maka banyaklah anak-anak gadis memakai gantai yang berbentuk bunga, tapi ianya adalah lambang salib. Dia ada lebih daripada 50 lambang salib. Bukan semata-mata salib itu saja, tapi dia buat dalam pelbagai jenis bentuk yang kita duk amal dan kita tak perasan itu adalah salib. Supaya timbul perasaan sayang, cinta kepada lambang-lambang tadi. Maka nanti bila datang Nabi Isa, kita bantah dia. Ni benda ni baik, pasal apa hang nak rosakkan? Gereja ni baik, pasal apa hang nak rosakkan? Sebab tu hari ni gereja-gereja main peranan. Dia bagi makan orang Islam, dia bagi sumbangan pada orang Islam, dia kehadapan dalam kerja-kerja welfare, donation apa semua, dia kehadapan supaya masyarakat Islam faham mereka ni baik. Nanti kalau Nabi Isa datang nak hapuskan dia, kita orang Islam akan bantah. Ini nampak yang mereka duk buat ni. Begitu juga dengan babi. Akan datang membunuh segala babi. Maka sekarang ada usaha-usaha mencantikkan babi. Okey, mencantikkan babi-babi ni. Di mana? Tuan-tuan ada cucu, tuan-tuan ada anak-anak, tuan-tuan buka YouTube, lagu-lagu budak-budak, semua gambar babi. Old MacDonald have a farm, A-I-E-I-O. Sekali dia sebut gambar babi. Old MacDonald have apa nama, pig apa nama kan. Dia tunjuklah ok 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 ok. Budak kecil tengok dah ok 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 ok. Semua diletakkan patung pink color babi, supaya budak-budak daripada kecil dah tak anggap babi itu sebagai babi, sebaliknya menganggap sebagai pets, macam kucing ni. Kemudian diletakkan pula bahawa babi itu ada manfaat yang besar. Siang malam dia masukkan dalam Facebook, dalam TikTok, bagi makan babi sedap.
Babi tu pula dipanggang, kulit dia rangup, prak dimakan. Kita hak tengok dia pun terliur pula aku tengok. Ini secara halus nak bagi tahu dekat orang Islam, cuba makan babi. Dan lebih malang lagi, yang masaknya ialah orang Islam kita, pakai tudung. Ya, hari ini kita akan masak babi. Ya, yam kata dia. Orang negara seberang tu. Sate babi, sup babi. Dan mereka makan babi itu tanpa ada rasa salah. Dikatakan bahawa babi yang dulu itu kotor sebab makan najisnya. Sekarang babi yang sekarang ini sudah bersih sebab dibelah di dalam ruangan aircon. Sudah dibelah di dalam ruangan kasus aircon. Ya, enggak ada apa-apa lagi kotornya. Dan sekarang babi itu diambil macam-macam, dijadikan sebagai ubat. Yang terbaru, siapa sakit jantung boleh menggunakan jantung babi. Nak buat ubat cocok dekat bahu, dia ambil daripada babi. Dia boleh halang penyakit. Padahal babi itu bapak penyakit. Ustaz-ustaz pula setuju. Darurat kata dia. Darurat di mana ya? Berapa banyak babi dah kita ni. Sedangkan Nabi Isa datang untuk menghapuskan babi. Tetapi terbalik pada sekarang, babi itu dipromotkan, dipromosikan sebagai penyelamat. Maka nanti akan adalah konflik antara manusia dengan Nabi Isa. Nabi Isa ni jahat, pergi buat babi. Pasal apa? Babi itulah duk bagi nyawa jantung kat suami saya. Nampak tuan-tuan, ini perancangan mereka untuk kita menolak Nabi Isa. Sedangkan Nabi Muhammad dah bagi tahu apa tujuan Nabi Isa datang. Maka katanya memerintahlah Nabi Isa tadi, sehinggalah Nabi bersumpah, demi yang diriku dan jiwaku di dalam tangan kudrahnya dan di dalam genggaman kekuasaannya, membalas baik dan menyiksa. Sesungguhnya hampirlah bahawa turun di dalam sekalian kamu, wahai umatku, Isa bin Maryam di atas muka bumi, hal keadaannya menjadi hakim, sehinggalah menjadi hakim yang sehabis-habis adil, yang diperintah oleh Nabi Isa alaihissalam. Masalah Nabi Isa turun menjadi hakim yang sangat adil di atas muka bumi ini. Sesungguhnya dengan sepotong hadis ini menunjukkan Nabi Isa turun ke dunia waktu hampir kiamat. Turunnya menjadi pemimpin menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, turunnya Nabi Isa menjadi hakim di bumi dengan syariat Muhammad, bukan membawa ajaran baru, bukan turun mau menjadi nabi, bukan turun bawa syariat baru, bukan turun nak menasahkan syariat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa turun untuk menjadi hakim am dan pemimpin, juga menjadi khalifah, menghukum akan umat Muhammad dengan hukuman yang adil, seperti mana yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis. Sila rujuk ya di dalam kitab Syarah Muslim muka surat 30 juzuk yang kedua. Sabda Nabi lagi, fayaksirus salib, maka memecahlah ia akan palang-palang di dalam gereja. Kita sebut salib. Okey, kita sebut salib. Dia sebut tadi dia salib. Okey, salib, palang. Baik. Sesungguhnya makna kayu palang di dalam gereja Nasrani
yang menjadi i'tiqad mereka itu bahawasanya Nabi Allah Isa telah mati kena sula di kayu palang, semacam mana palang yang mereka simpan dalam gereja, sehingga di pucuk bumbung gerejanya diletakkan lambang salib. Nampak tak? Di bendera mereka pun letak lambang salib. Di pucuk bumbung gereja mereka pun ada lambang salib. Konon-kononnya disitulah tempat mana Nabi Isa disalib. Dan pada kalungan-kalungan tiap-tiap leher pendeta ada lambang kayu palang. Maka jadilah palang itu tanda agamanya. Kadang-kadang tandanya macam huruf T, kadang-kadang lambangnya macam bunga-bungaan, kadang-kadang lambangnya macam jari. Orang sekarang ni dia duk buat apa? Apa ni? Mini love. Ni mini love ataupun macam ini. Ini semua kita dulu bodoh, dengan saya pun buat sekali. Ustaz buat mini love, kita tak tahu apa dia mini love macam ni Ustaz. Oh mini love. Bila kita kaji, oh salib rupanya. Ni serupalah dengan menatang ni. Dulu ada tok guru pun buat macam ni, disuruh buat. Bodoh-bodoh kita semua. Mana kita tahu. Bila kita kaji lepas tu, jadi jangan duk buat. Jangan duk buat. Okey, banyak lambang-lambang tu yang dibuat dan dijadikan sebagai perhiasan dalam rumah, perhiasan dalam bunga-bungaan yang tidak disedari oleh orang-orang kita. Yang pertama tadi disebutkan kepada kita salib. Sekiranya dijumpai Nabi Isa palang itu dibuat dari batu, dipecah, dibelah jadi hancur. Kalau dibuat daripada kayu, dikerat, dibelah-belahnya, supaya batal segala sangkaan orang Nasrani yang beriktikad dan memberikan penghargaan kebesaran pada palang. Aku tak pernah dihukum, disalib di tiang. Yang hampa buat lebih hebat. Ni aku hidup lagi ni. Nak bagi tahu pada mereka bahawa pahaman mereka adalah salah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, dalam hadis masalah 228 menunjukkan wajib menghilangkan segala perkara yang mungkar. Sebab tu kita ni walaupun bukan Imam Mahdi, tapi benda-benda yang ada macam tu jangan duk ada. Dia orang nak buat di rumah gereja dia orang tu, dia orang punya hal. Tapi kita yang tak ada kena mengena jangan sibuk nak buat benda-benda itu. Mereka raikan Christmas, kita pun sekali. Mereka hiaskan pokok Christmas, kita tukang ambil tangga pergi hias atas dasar keluarga, kebersamaan. Benda-benda lain boleh kebersamaan, tapi benda yang melibatkan agama tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jangan kita duduk sibuk. Macam sekarang ni orang Islam sibuk agama orang. Buat lawatan sambil belajar ke kuil, dengar ceramah taklimat pada Tok Sami. Yang surau hang tak pergi, masjid hang tak pergi, hang pergi agama lain. Bahalul betul. Sekarang ni saya tak ada maaf bagi mu ya. Tak sebut bodoh, sebut bahalul. Lantak kita tak boleh. Benda hak disuruh tak buat, benda yang dilarang sibuk nak buat. Baik, kemudian dan sabda Nabi SAW lagi, dia kata hendaklah dihancurkan, menunjukkan wajib menghilangkan segala perkara yang mungkar dan membinasakan segala alat permainannya yang membawa kepada pemahaman agama tadi. Jangan duk campur. Duk nyanyi lagu dia pula, duk training, masuk choir pula nak menyanyi lagu tu. Ada orang kita, budak-budak kita yang duk hantar asrama, yang duk hantar tadika, sebesar-besar lambang dihantar tadika. Yang pasti tak mau ajar, tak mau hantar. Yang tadika kemas tak nak hantar.
Tak standard kita. Tadika kemas tak standard. Pasti lagi tak standard. Oh saya hantar international tadika. Rupanya lambang salib. 7 pagi kau hantar, pukul 8 dia buat apa kat anak kau? Pukul 9 dia ajar apa? Pukul 10 dia ajar apa? Pukul 2 petang dia ajar apa? Pukul 4 petang dia ajar apa? Ada kau tanya? Tapi kalau kau hantar tadi ke orang kita, komand dia baca doa makan. Yang kita hari ni boleh baca doa makan, cucu duk ajar dulu-dulu. Belajar pada tadika kita. Tah dia belajar permainan-permainan memuji, muzik duk dalam tadika duk main belajar. Cubalah cari maksud wa ana minal muslimin, dan aku ni adalah orang Islam. Faham tu? Al-Ahqaf ayat 15, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku daripada orang-orang Islam. Faham yang itu. Segala bentuk ikut Islam. Sekolah ke, tadika ke, pengajaran ke, ikut ajaran agama. Yang seterusnya, menghilangkan segala yang batil. Hilangkan segala kebatilan. Jadi sebelum Nabi Isa datang tu, kita dah buat dulu. Sebab tu hari ni ada orang yang cegah mungkar, cegah maksiat. Ada yang berani cegah terang-terang, cik, pakaian cik ni tak elok, dosa. Datang suami cik tu, dia tengking orang tua tu, awak tak beradab dengan saya, macam mana saya nak beradab dengan awak? Isteri saya punya dosa saya tanggunglah, yang awak sibuk pasal. Wah, dahsyat. Isteri saya punya dosa saya tanggung, awak sibuk pasal? Masya Allah. Kau ambil lighter satu, kau bakar jari kau. Lighter punya jari terbakar pun tak tahan, macam mana kau nak tahan api neraka? Baik, sabda Nabi SAW lagi, wa yaqtulul khinzir, dan membunuh ia akan babi. Turunnya Nabi Isa ialah berjumpa ia dengan babi, tiada dibiarkannya hidup, bahkan dibunuhnya. Kerana babi itu binatang yang haram dimakannya, dan beranak-beranak pula dengan beberapa banyaknya. Cuba tuan-tuan tengok, di antara binatang yang paling banyak gunanya ialah babi, tapi tetap Allah haramkan. Bulunya boleh buat berus. Tak yang duk make up kita tu berus babi apa? Kulit dia